Tuan ni selaku Naib Ketua Dewan Ulama Wilayah Persekutuan di Peringkat Pusat, beliau sebagai pengarah Akademik Latihan dan Kepimpinan Dewan Ulama PAS Pusat. Dan sekarang saya ada firm saya sendiri, training consultant, kerja sendirilah. Dan ini di peringkat pusat saya membantu Dewan Ulama dalam program-program dan juga di dalam latihan akademik yang melibatkan Dewan Ulama. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian di dalam tajuk yang kita namakan pada malam ini, memelihara akidah perjuangan dalam gerakan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115 sehingga ayat yang ke-116. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka Maha Suci Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arash yang mulia. Surah Al-Mu'minun ini menjelaskan kepada kita, ayat dalam surah Al-Mu'minun ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan dimulakan afahasibtum, dimulakan dengan istifham ingkari, hamzah tu, afahasibtum, apakah kamu mengira? Maksudnya Allah Ta'ala dah tahu, tapi dia tanya balik kita, apakah kamu mengira bahawa kamu diciptakan oleh aku ni dalam keadaan saya saja dia nak cipta, tanpa ada tujuan, tanpa ada matlamat? Maka sudah tentulah pertanyaan ini ataupun soalan ini bagi tujuan untuk menemplak ataupun untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa tentang matlamat kehidupannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku ahli kepada gerakan Islam ataupun jamaah Islam, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah, terutama dalam usia yang begitu muda. Umpamanya yang hadir pada malam ini adalah terdiri daripada kalangan orang-orang muda. Kita telah terlibat dengan gerakan dakwah, dengan gerakan Islam di peringkat umur yang masih muda. Mungkin ada di antara kita yang telah terlibat dengan gerakan Islam ataupun jamaah Islam ini seawal usia belasan tahun, telah menghadiri usrah, telah terlibat dengan program-program jamaah, program-program tarbiyah. Melalui pendekatan-pendekatan ini akan menginsafkan kita, menyedarkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita terdedah di peringkat awalnya dengan program-program tarbiyah. Saya beritahu, saya sekarang umur awal 40-an. Saya terlibat dengan jamaah ni belasan tahun. Dan alhamdulillah masa saya terlibat di peringkat usia dulu, saya terdedah dengan usrah di peringkat pengajar sekolah menengahnya, banyak terdedah dengan usrah. Dan penglibatan usrah di zaman saya itu agak aktif.
agak aktif di peringkat usia yang semuda itu. Bukan maknanya baru 40 tahun baru join jemaah, tak ada. Dah lama. Jadi apabila kita mendekati program-program yang seumpama itu, program tarbiyah, program dakwah, kita rasa kita tenang. Kita rasa bahawasanya ada nikmat dan ada sesuatu yang boleh mengisi kekosongan itu. Jadi dengan sebab itu, apabila kita rasa bahawa kita terisi dengan program-program keagamaan itu, program-program yang berbentuk tarbiyah, program-program yang berbentuk dakwah, akan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun usia kita masih muda. Jadi kita perlu mengenangkan kembali bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum di peringkat awal Islam. Antara orang yang mula-mula menyertai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang muda. Antaranya Ali bin Abi Talib sebagai contoh, menjadi role model kepada anak-anak muda. Ramai lagi di antaranya yang boleh dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Kerana mereka meyakini tentang akidah perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang muda meyakini akidah perjuangan bukan sesuatu yang mudah, kan? Biasanya orang yang berumur pun, orang yang dewasa pun, orang yang dah tua pun, kalau dia tidak meyakini tentang akidah perjuangan ini, sampai mati pun dia tidak akan bersama dengan perjuangan Islam. Tapi kita melihat bagaimana lahirnya seperti Ali bin Abi Talib. Kenapa dia ikut Nabi? Bukan kerana dia sepupu Nabi SAW, tetapi dia menyertai Nabi kerana dia meyakini akidah perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ramai lagi para sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Sebagai contoh, Usamah bin Zaid dalam usia 18 tahun telah diamanahkan oleh Nabi SAW sebagai panglima perang. Seawal usia 18 tahun telah memimpin tentera, telah memimpin gerakan untuk menegakkan Islam dan untuk menyampaikan ajaran dakwah ini. Bukan hanya setakat buat program usrah, bukan hanya setakat berdakwah, tetapi memimpin gerakan tentera yang akan memperjuangkan Islam dan menegakkan Islam. Kenapa Usamah bin Zaid ini terlibat sebagai seorang panglima perang dalam usia yang seawal itu? Kerana dia juga meyakini tentang akidah perjuangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia dapat apa? Dia tak dapat apa. Sebab pada masa itu tidak ada apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Lain dengan orang berjuang Islam zaman sekarang, nampak juga ada benda yang boleh kita dapat di zaman moden ini. Banyak juga kemudahan yang kita perolehi dan sebagainya, kehidupannya dan sebagainya, kan? Tetapi di zaman Nabi SAW, apa lagi yang didapat? Tak ada apa. Kehidupan pun tidak semewah sekarang. Apa lagi yang diorang dapat? Tidak ada apa. Pangkat dan kedudukan tidak memberi apa-apa erti kepada mereka. Tetapi oleh kerana mereka itu meyakini tentang perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka menyertai Nabi SAW. Orang-orang inilah yang telah mengisi lompong-lompong kekosongan tadi, bahawa kehidupan kita ini ataupun penciptaan Allah ke atas kita ini bukan abada, bukan sia-sia, bukan saja-saja Tuhan janji kita, tetapi ada matlamat hidup. Apa matlamat hidup kita? Ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama, untuk membawa Islam bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam, bersama dengan orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, apabila kita melihat kembali tentang sejarah lampau yang dibawa oleh Rasulullah SAW, saya ingin menyebut beberapa perkara yang disebut oleh almarhum Ustaz Fatiyaka dalam bukunya yang berjudul Mada Ya'ni Intimai lil Islam ini, yang saya kira sahabat-sahabat mungkin ada yang pernah mengikuti usrah menulis buku ini, Apa Ertinya Saya Menganut Islam, karangan
Ustaz fatiyakan ini, antara perkara yang kita kena faham, akidah yang benar ini, yang dikatakan akidah yang sahih ini, yang dikatakan akidah yang kita yakini ini, apa dia? Akidah itu sendiri bermakna, uqadah itu membawa erti simpulan. Aqadah, ikatan. Uqadah, suatu ikatan, simpulan. Kan? Dia simpul. Itu makna akidah. Dia bukan membawa maksud iman, tidak. Akidah itu ialah suatu ikatan, suatu simpulan. Uqadah tadi. Apakah yang boleh kita faham daripada pengertian akidah itu? Maksudnya, bila kita meyakini tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengimani Allah, kita ikat kuat-kuat, kita pegang kuat-kuat, kita tidak akan merungkai ikatan itu. Itu yang dikatakan akidah. Kita menyimpulnya, mengikatnya dengan teguh dan utuh. Itu makna uqadah. Dan uqadah itu tidak mudah untuk dirungkaikan. Tidak mudah untuk dirungkaikan. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih sekalian, bila kita faham konsep pengertian akidah itu, dia membawa dua pengertian. Orang Islam ni, bila kita kata dia beriman kepada Allah, dia berakidah. Bila? Apabila dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Islamlah dia. Maka berakidahlah dia dengan akidah Islam. Tetapi, adakah dia memperjuangkan Islam yang diyakini? Itu kadang-kadang orang yang lain daripada orang yang tak duduk dalam jemaah Islam, orang yang tak duduk dalam gerakan Islam, dia tidak memperjuangkan Islam. Dia hanya menyatakan aku beriman dengan Allah, aku percaya kepada Allah. Adakah dia memperjuangkan Islam itu? Adakah dia berusaha untuk menegakkan Islam itu? Tak ada. Dia akan melakukan ibadah yang ritual ini, ibadah-ibadah yang dikatakan ibadah khususiyah, yang melibatkan peribadatannya, hubungannya semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Tetapi lahir daripada kelompok satu lagi ini, ialah golongan yang bukan hanya meyakini bahawa dia beriman kepada Allah, tetapi dia mahu untuk menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dia mahu memperjuangkan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Lahirlah orang-orang yang telah dikaedarkan oleh Nabi SAW ini. Mereka tak duduk diam. Mereka bukan hanya duduk di masjid, mereka bukan hanya melakukan ibadah sendiri-sendiri, pergi masjid berulang balik, lepas tu pergi mengaji, lepas tu pergi belajar agama, setakat tu je untuk lepas diri dia. Tidak. Dia menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam, menegakkan Islam. Kadang-kadang tak hafal Quran pun duk ingat 3 kul je. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tu yang itu imam 3 kul tu kan? Tapi semangatnya untuk memperjuangkan Islam tinggi. Lain macam Ustaz Yusof, dia hafiz. Kalau dia 3 kul juga berat. Kan? Nak ceritanya, ada orang yang memperjuangkan Islam, tapi simple je dia. Tak hafal Quran, tapi dia baca Quran. Tak semua orang yang boleh hafal Quran, mungkin sibuk, tak ada masa, tapi dia mendalami Quran, menghayati Quran, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan satu kelompok lagi yang hafal Quran, yang mendalami Quran, tetapi tidak memperjuangkan Islam, tidak membawa apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bukan saya sebut ni nak jadikan supaya kita ringan, tak apalah ustaz kata tak hafal Quran pun tak apa. Bukan. Nak ceritanya, kalau begitu keadaan sekalipun, nilai kita lebih tinggi daripada orang yang hafal Quran tapi tidak memperjuangkan Quran. Itu yang saya nak sebut dari sudut falsafah, konsep dan nilai perjuangan itu. Muslimin sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Jadi, yang dikatakan akidah perjuangan itu, kita yakin kepada Allah dan kita memperjuangkannya. Itu yang dikatakan akidah perjuangan. Kita bukannya meyakini Allah lepas duduk diam. Itu bukan akidah perjuangan.
Akidah perjuangan ialah kita meyakini dan kita memperjuangkan akidah itu supaya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikupas, yang dihuraikan oleh almarhum Ustaz Fatiyaka, menyebut bahawasanya kita mengimani, meyakini penciptaan alam sejagat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut oleh Al-Fadhil almarhum Ustaz Fatiyaka, selain daripada itu kita meyakini, mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta alam ini untuk tujuan bermain-main saja-saja. Termasuklah alam itu ialah kita. Kalau kita belajar akidah, ma siwallah, selain daripada Allah itu adalah alam. Batu, batan, pokok, manusia, segala macam perkara ma siwallah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Dan alam itu dia akan binasa. Alam itu kalau kita belajar akidah, dia akan ada tarik luput dia. Dia akan pergi dan dia akan berlalu. Jadi apabila kita membicarakan tentang perkara yang kedua ini, kita meyakini, mengimani bahawasanya Allah Ta'ala tidak jadi kita ni sia-sia, bukan tujuan untuk bermain-main. Maka dengan sebab itulah, sebagai seorang pejuang Islam, sebagai orang yang berada di dalam jemaah Islam, dalam gerakan Islam, kita kena buat sungguh-sungguh untuk membuktikan kepada Allah, ya Allah, aku bukan hanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi aku memperjuangkannya, ya Allah. Aku akan pastikan Islam itu ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di atas muka bumimu ini. Itu maksudnya. Kita tidak bermain-main sebagaimana Allah tidak bermain-main untuk menciptakan kita dalam keadaan saja-saja dia nak cipta kita. Ini di antara perkara yang kedua, dan kita kena yakini. Yang ketiganya, kalau ada soalan lepas ni, bagi saya ceramah dulu. Yang ketiga, kita mengimani, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan rasul-rasul, telah memutuskan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga, mengimani, meyakini bahawa Allah telah memutuskan rasul-rasul. Bila kita sebut rasul-rasul ini, adakah dia hanya mengajak manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah SWT? Tak. Adakah dia hanya mengajak orang sembahyang? Adakah dia hanya mengajak orang supaya melakukan kebaikan saja? Tidak. Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini peranannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Tok guru kita, ustaz-ustaz kita selalu duk baca ayat ni, ya. Nakit-nakit usrah kita seringkali memperingatkan kita tentang ayat ini. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Saya sebut malam ni, saya hurai dalam grammar Arab sikit. Laqad ba'athna, la, dalam erti katanya demi sesungguhnya. Lam itu membawa pengertian bahawasanya seriusnya ayat ini. Dia bukan suatu ayat yang boleh kita pandang sipi-sipi macam tu, tidak. La, yang menggambarkan bahawasanya laqad ba'athna, lam lagi nak menggambarkan kesungguhannya. Allah Ta'ala sebut qad lagi, dua benda. Lam membawa erti sesungguhnya, qad sesungguhnya, dua kali. Sesungguhnya ba'athna, kami utuskan, kami bangkitkan rasulan, rasul-rasul. Bagi setiap umat itu akan dibangkitkan dan dilahirkan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Peranan, tugas rasul-rasul ini ada dua perkara penting yang disebut oleh Allah SWT. Yang pertamanya, an ya'budullah, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tinggal riba, kembali kepada sistem ekonomi Islam, itu maknanya an ya'budullah. Jangan duk nampak sujud je, jangan duk nampak apa nama ni, sembahyang je. Jadi kalau orang yang tak faham tentang maksud Islam itu, dia hanya faham duk sujud sembahyang je lah.
An ya'budullah itu maknanya segala perkara yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Segala perkara yang membawa kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya fahaya al-ibadah, kata dia. Itu adalah ibadah. Kita bawa manusia untuk kembali kepada sistem ekonomi Islam, itu maknanya ibadah. Itu maknanya pengampunan diri kepada Allah. Kita mengajak manusia supaya melakukan perkara-perkara yang baik dalam sistem sosial kemasyarakatan, tidak menzalimi, tidak melakukan kejahatan, menegakkan keadilan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Itu juga adalah ibadah. An-ya'budullah yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah dalam menghuraikan maksud ibadah itu, pengertian yang apa-apa perkara yang membawa kepada kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang dikatakan ibadah. Jadi skop pengertian ibadah itu diperluaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam menghuraikan maksud ibadah, dalam menghuraikan maksud pengabdian diri kita kepada Allah SWT. Dan unit amal sebagai contoh, bekerja untuk tujuan kebajikan, kebaikan, itu sebahagian daripada ibadah. Kita kena ingat tu, niat tu sentiasa nak kena betul. Apa yang kita lakukan itu adalah kerana Allah, sebab kita berjuang itu di atas dasar akidah. Kita bukan hanya berdasarkan kepada yang lain, tetapi berdasarkan kepada akidah. Lepas tu yang kedua, tugas Nabi lagi, wajtanibut taghut. Mengajak manusia supaya menjauhkan manusia daripada taghut. Taghut ini bukan hanya syaitan, bukan hanya iblis. Taghut ini ialah perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan, kejahatan kepada manusia, mendatangkan sesuatu yang akan membawa kepada pengingkaran ataupun kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita ingkar kepada perintah Allah. Maka taghut, ayah kita boleh jadi taghut, mak kita boleh jadi taghut, isteri kita boleh jadi taghut, anak kita boleh jadi taghut, pemimpin kita boleh jadi taghut, jika sekiranya mereka itu adalah orang-orang, individu-individu, pihak-pihak yang menyumbang kepada kemungkaran dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Murninya akidah perjuangan ini, muslimin sekalian, murninya apa yang kita lakukan ini, bahawa kita tidak akan tunduk kepada sebarang anasir, kepada sebarang pihak yang akan membawa kita kepada unsur-unsur taghut, perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerjaan boleh jadi taghut, kemewahan harta benda boleh menjadi taghut, apa lagi? Kenderaan boleh menjadi taghut, pakaian kita boleh menjadi taghut, rumah kita boleh menjadi taghut, kalau melalaikan kita dan menyebabkan kita tidak berjuang untuk menegakkan Islam. Itu je. Pekerjaan menghalang kita untuk menegakkan Islam, kita kena cari kerja lain. Kalau kita memahami akidah perjuangan. Tapi kalau kita tidak memahami akidah perjuangan, kita tak apalah, tak ada ruang waktu. Saya sayang kerja ini, saya sanggup untuk tinggal jamaah, saya sanggup untuk tidak bersama dalam menegakkan Islam kerana saya sayang kerja ini. Itu makna orang yang tidak memahami tentang akidah perjuangan. Adakah dia tidak berakidah? Dia berakidah, tetapi dia tidak sanggup untuk memperjuangkan akidah. Kerana apa? Jawatannya, kerana pekerjaannya, kerana kemewahan hidup. Jadi kita kena faham, akidah perjuangan itu maknanya tidak ada yang lebih tinggi melainkan adalah untuk li'a'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang maha tinggi, yang tidak ada lagi yang boleh tinggi daripada Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu murninya akidah. Jadi sebab itu bila kita lihat balik dalam pengalaman kehidupan kita ini, kita akan dapat melihat bahawasanya kita ada pengalaman menemui orang-orang yang macam ni, yang dahulunya ikut usrah, yang dahulunya terlibat dengan politik, bukan politik sekular, politik Islam, yang dahulunya bersama dengan gerakan dakwah, dia boleh meninggalkan perkara-perkara tersebut. Kenapa? Kerana dia macam dah letih di struggle awal, dia dah letih 70 minit terakhir, 80 minit terakhir, kan, tak disempat tengok bola, tutup dah, lepas tengok bola lagi. Ceritanya dia dah struggle awal, dia dah penat, seolah-olah macam tu.
Dia surrender awal, tak nak lagi berjuang, tak nak lagi menegakkan kalimah Allah. Pasal apa? Teruknya diancam, teruknya dihina, teruknya dibuli. Memang orang yang melakukan dan memahami tentang akidah perjuangan ini, sebab dia kena perjuangkan. Bila kita berjuang, ada yang dikatakan provokasi, akan adanya ugutan, akan adanya ancaman, akan adanya kesusahan. Itu dah menjadi sunnatullah kepada orang yang mau memperjuangkan akidah. Tetapi bagi orang yang tidak mau memperjuangkan akidah, tidak ada ugutan dan tidak ada provokasi kepada dia. Setakat dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pergi makan roti canai. Siapa nak marah dia makan? Makan. Dia pergi minum teh tarik. Siapa nak marah dia? Tak ada orang nak marah, minumlah. Tetapi orang yang memperjuangkan akidah ini, dia akan kata ini tak betul dengan Islam, ini perlu diperbetulkan. Kita kena tinggal perkara ini, kita kena bawa benda baru, benda baik yang Allah Ta'ala. Memang orang marah. Sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam, mereka diancam, diugut dan sebagainya. Dia menjadi ancaman yang besar kepada kehidupan sebagai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam. Ini yang ketiga yang disebut oleh almarhum Ustaz Fatiyakan, yang menyebut bahawasanya Rasul-Rasul itu, kita mengimani, meyakini bahawa Rasul-Rasul itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa perjuangan akidah ini, untuk menegakkan ajaran yang berasaskan kepada keyakinan dan kepercayaan kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya yang saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian, kita mengimani, meyakini bahawa matlamat hidup manusia dalam kehidupan dunia ini adalah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sifat-sifatnya yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang yang ditarbiah, kita kena meyakini bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak terhingga banyaknya. Nama-nama Allah, Asma'ullah Al-Husna ini tidak terhingga banyaknya. Tapi yang ada dalam Quran 99 namanya. Dari sudut akidahnya, dari sudut kepercayaannya, kita mengimani bahawasanya nama Allah ini tidak ada hadnya. Sifat Allah itu juga tidak ada hadnya. Yang kita diajar dalam pengajian-pengajian agamanya, yang kita diajar di dalam usrah-usrahnya, itu yang kita yakini. Tetapi ada satu perkara yang kita kena ingat. Apabila kita berusrah, apabila kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita belajar tentang sifat Allah dan nama Allah itu, kita mesti memperjuangkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu. Kita mesti membuktikan kepada manusia, kepada dunia ini, bahawa Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Kalau kita tidak perjuangkan, siapa lagi yang akan memperjuangkannya? Dan siapa lagi yang akan nak buktikan kepada dunia, kepada manusia yang kufur, kepada manusia yang ingkar, bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Orang-orang yang berjuang inilah yang akan memperjuangkannya, berusaha untuk menyemaikan di dalam perjuangannya kepada masyarakat, kepada umat ini tentang sifat-sifat Allah itu diterjemahkan dalam realiti dan situasi. Bila kita menyebut tentang Allah Ta'ala itu berkuasa, macam mana kita nak sebut bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala itu pemurah? Maka kita mesti menegakkan Islam itu, dan kita tunjuk kepada dia bahawasanya ini dia undang-undang Allah, ini dia peraturan Allah, ini dia keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, al-adl. Dihapusnya sistem riba dalam sistem konvensional, mencengkam kehidupan manusia, menzalimi manusia. Jadi kita tukar sistem konvensional ini, kita berjuang untuk menegakkan keadilan Allah, nak tunjuk kepada manusia bahawa ini sifat adil Allah. Tak ada riba, tidak ada penindasan, tidak ada apa yang dikatakan sebagai kezaliman kepada manusia. Itu sebenarnya yang kita kena bawa di dalam penghayatan perjuangan kita. Yang kadang-kadang kalau kita tak faham tentang sifat-sifat Allah yang perlu kita perjuangkan, setakat tu hafal sifat 20,
Setakat duk hafal nama Allah. Setakat duk hafal nama Allah ni begitu. Tidak sebenarnya. Kita belajar itu adalah untuk kita membuktikan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, aku akan buktikan kepada dunia ini, aku akan buktikan kepada semua tentang keadilan-Mu ya Allah. Aku akan buktikan kepada semua, dan aku akan buktikan kepada manusia bahawa Engkau lah dengan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus dan sebagainya. Kita kena hadam sifat-sifat dan nama Allah ini, dan kita kena tahu ciri-ciri untuk kita tegakkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah perjuangan. Semua perkara kita kena perjuangkan. Semua perkara yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena promote. Semua perkara yang berkait dengan Islam kita kena marketkan. Kerana semua perkara yang berkait dengan Islam itu kita kena bawa ke tengah-tengah masyarakat. Dan bila kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka sudah tentu kita akan menjadi orang yang difokus oleh manusia. Dan semua mata akan memandang kita, semua orang akan melihat kita, dan semua orang akan pastikan bahawasanya kita akan berhadapan dengan masalah. Bagi orang yang tak suka berislam, dia akan halang kita daripada terus menerus untuk memperjuangkan akidah ini. Pasal dia tidak mahu Islam itu ditegakkan di atas muka bumi ini. Jadi sebab itu pimpinan kita seringkali sebut, kita berjuang PAS. Dalam PAS ini kita bukan hanya berpolitik, kan? Kita telah dididik, kita telah ditarbiah bahawa kita adalah merupakan parti yang bukan hanya mementingkan politik, tetapi kita juga adalah parti tarbiyah. Kita adalah juga merupakan jamaah dakwah dan juga politik. Politik yang tidak ada tarbiyah, bagaimana kita akan membawa Islam itu ke kemuncaknya? Politik tanpa dakwah, dan sikit-sikit nak sembunyi bawah kapet, sikit-sikit tak nak cerita Islam, sikit-sikit tak nak melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan. Kalau macam itu, untuk apa kita memperjuangkan Islam? Untuk apa kita memperjuangkan Islam? Jadi kita tidak perlu takut strategi, tetapi bukan maknanya bila kita sebut strategi nak sembunyi Islam bawah kapet macam. Boleh kata kenapa tak nak sebut Islam? Strategi. Itu strategi kepala otak. Sikit-sikit nak sembunyi Islam, sikit-sikit nak sembunyi. Cuba kita bayangkan Nabi SAW di zaman tak ada orang terima Islam, dia sembunyi ke sebut Islam? Tak ada. Dia terus cerita juga Islam, walaupun dalam bentuk sirriyah. Kan kita belajar sirah dalam usrah-usrah. Sirriyah, dia ada period yang melibatkan sirriyah, zaman sirriyah, zaman sulit, zaman sembunyi dakwah itu, zaman jahriyah, zaman terang-terangan. Adakah bila kita mempelajari sirah itu, sirriyah itu, Rasulullah sembunyikan Islam? Tak ada. Cuma dia hanya membawa pendekatan, tidak isytiharkan Islam itu, tetapi dia tetap menceritakan Islam. Di sebalik itu, dia tetap meneruskan Islam. Dan inilah yang kita kena faham dalam konteks strategi dakwah itu, kan? Ini di antara perkara-perkara yang kita kena